Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bila disebut tentang maksiat, maksiat jenis apa? Semua jenis maksiat sama ada kecil ataupun besar. Tapi sekarang ni dia lebih kepada dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil yang kita rasa tak ada masalah, kecil ni. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala kata apa? Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap maksiat yang kamu buat, walaupun kecil, dia ada titik di atas hati kamu. Contoh, baju putih. Baju putih kita ambil pen, tutup satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lama-lama dia akan menjadi titik hitam yang besar. Mula-mula nampak kecil, mula-mula dia nampak, dia hanya bercakap tentang mempertikaikan apa yang ada dalam Al-Quran ni, logik ke tak logik. Tu. Very simple word. Apa sangat Allah Ta'ala banyak sangat bercakap tentang tentang sejarah-sejarah silam. Ada yang pertikai, kenapa perlu ini? Dia pertikai yang dalam Al-Quran ni. Ada pula yang tanya tu, dia kata, Ustaz, pelik lah, banyak-banyak nama-nama yang cantik dalam Al-Quran. Nama Baqarah juga dia pilih, lembu juga Allah pilih. Allah pilih juga nama An-Nahlu. Nama-nama binatang Allah sebut. Kenapa nama binatang? Al-Fil, gajah. Apa ni? Bubuhlah nama bombastik sikit. Wah, tengok. Dia pertikai. Nampak simple. Kenapa ya? Perlu betul ke dalam Quran ni duk kata kalau tubuh kita ini akan dilaknat oleh Allah Ta'ala kalau kita buat gini. Kalau ikutkan biologinya, kalau kita dah ke bumi mesti akan hancur. Dia pertikai gitu. Kalau negara Arab, iyalah, macam saya duduk Arab, mufti duduk di Arab, timbalan mufti Datuk Dr. Anhar, sahabat saya duduk di Arab. Kita boleh masuk kubur. Angkat jenazah ni, kita boleh masuk kubur, nampak kubur-kubur yang lain. Macam saya di Syria, bila kita masuk dalam kubur tu ada 10 lahat. Lahat 1, 2, 3, bukan lahat datu, lahat 1. Lahat 1, lahat 2, lahat 3, lahat 4, lahat 5, lahat yang ke-6 kosong. So nak sampai ke lahat ke-6 tu, kita bawa lampu suluh, nampak tak. Ada yang hancur, ada yang tak hancur. Tapi yang kita punya hancur lah. Tapi ada yang tak hancur. Yang tak hancur ni dia akan kumpul, dia akan letak kat satu tempat hujung. Kalau katakan kubur itu tak berkongsi, hanya keluarga-keluarga. Sana dia style keluarga. Kubur An-Nablusi. Nablusi ni nama keluarga. Macam saya Muhammad Izhar Arif. Arif belakang tu keluarga. Al-Bakri, keluarga. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah. Keluarga belakang. Jadi dia kubur tu 10 kubur tu untuk family kamu lah. Lepas 6 bulan tukar. Lepas 6 bulan tulang-tulang tu kumpul-kumpul, akan letak ke satu tempat, akan ada orang datang ambil. Cuma tuan-tuan dan puan, dekat sana mungkin orang kata lambat hancur sebab dia musim sejuk. 6 bulan sejuk, mungkin lambat hancur. Tapi yang kat Malaysia ni ada yang tadi kan, penggali kubur wilayah Persekutuan, tak hancur dia kata. Dah meninggal hampir 18 tahun, tak hancur Ustaz. Kat Kelantan yang saya kata saya pergi balik kampung rumah di Kelantan tu pun sama juga. Dia kata, Ustaz, ada jumpa kubur tok guru pondok, hafaz Quran, hafaz hadis, buka pondok, tak hancur Ustaz. Kubur tu tak hancur. Kita tutup balik. Nak bagi tahu tuan-tuan, ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Oleh sebab itu, benda kecil dia pertikai. Ikut biologi dia kata boleh hancur. Dekat Arab sejuk, dekat Malaysia panas, mesti hancur. Maknanya apa yang dicakap tentang biologi tak sama. Kalau ikutkan kat Malaysia dah hancur, kenapa boleh dekat Kelantan tu tak hancur, dekat wilayah Persekutuan tak hancur? Dan saya pasti dekat Selangor ni pun, kalau kita tanya tukang gali kubur, dia pun kata ada kubur, ada jenazah yang tak hancur. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan, tidak semua apa yang kita fikir boleh sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Contoh, orang sebut babi ni, sekarang ni orang cuma letak dalam kepala, babi ni tak boleh makan sebab ada cacing. Bang, orang sains ni dia akan kaji macam mana nak matikan cacing yang ada dalam babi. Lepas ni kalau katakan babi tu dah ada
microwave ataupun dia punya tempat masak babi khusus yang boleh matikan dia punya kuman cacing, saya boleh makan lah. Sebab ilah dah tak ada, sebab pengharaman dah tak ada. Nampak? Sekarang ni dah mula orang buat lah. Oh, dia kata jangan risau, kita akan menghasilkan satu microwave untuk daging babi saja. Masuk, mati semua ulat-ulat. Wah, kita boleh makan. Bang, bukan masalah itu. Masalahnya itu dipanggil haramun ta'abbudiyun. Haram disebabkan apa? Disebabkan arahan Allah. No comment and no excuse for that. Tak ada excuse dah. Kenapa semayang subuh 2, semayang isyak 4? Patut subuh 4, isyak 2, betul tak? Sebab letih bang. Kenapa 4? Patutnya tarawih lepas subuh baru bagus, sehat. Betul tak? Kau gelak awal lagi. Sungguh tuan-tuan, patut ikut logik, tapi tak boleh. Ini amrun ta'abudi, arahan yang tak boleh nak dipertikaikan. Ada benda yang boleh dipertikai dan boleh kita jumpa dia punya sebab pengharaman. Macam arak. Kenapa haram? Iskar, mabuk. Dah selesai masalah. Tapi mula-mula orang akan pertikai benda kecil-kecil. Bila dah buat nombor dosa yang kecil-kecil ni, dia akan datang yang kelima, dosa yang besar, menyebabkan hati makin keras. Mula-mula dia pertikai kecil. Bertikai, kenapa kena pakai tudung? Kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Orang lelaki tak payah tukar tudung. Baru ni ada seorang orang pandai tu kan, peguam hebat, perempuan. Dia jumpa saya tu, dia kata, "Ustaz, I want to tell you." Biasalah peguam orang cakap orang putih sikit kan. Kita pun bukan pandai sangat, boleh nak faham. My staff dekat pejabat dengar nama you, dia orang menjerit tau. Saya kata kenapa? Oh, peminat fanatik you. You tahu tak, dia free hair. Memang free hair lah. Umur dia pun dah 50 lebih, 56, 57, free hair lah. Oh, tapi dia mula dekat datang kuliah-kuliah saya. Tapi dia datang, dia tak bagi tahu. Dia just ambil gambar, dia WhatsApp. I now, tak tahu dia ada ke tidak. Tadi ada betul ni. Tak apalah, semoga dapat hidayah lah dia. Tapi nak bagi tahu, dia memang ikut banyak kuliah dia ikut. Dia kata apa kat saya tau? Dia kata, "Ustaz, you tahu tak? I tak faham lah, kenapa semua orang ni, yang ustaz-ustaz ni, dia suruh kita orang perempuan pakai tudung." Saya kata sebab aurat. Islam meletakkan perempuan punya aurat begini. Okay. Yes, I know. Yang kedua, fitnah. Orang perempuan fitnah. Tubuh dia tu fitnah. No. I tak setuju dengan you punya pandangan. Kenapa? Now, I dah cakap pada you tadi. Tengok peguam dia pandai cakap tau. Dia ingat dia seorang peguam, aku peguam juga. Sama-sama lawyer buruk tuan-tuan. Dia kata, you tak ingat ke? I cakap kat you mula-mula tadi, my staff perempuan 2-3 orang tengok muka you, dengar nama you, diorang dah suka, gembira sebab nak panggil you datang ke ke pejabat ceramah. Patutnya you yang kena pakai burdah. Saya pula pakai burdah. Saya kata kenapa? Sebab fitnah. Saya pun cakap kat dia, "Kak," dia peguam ke, saya tak panggil lah dia puan ke apa, panggil kak je lah. Dah habis rapat, "Kak, ni nak bagi tahu kak, saya ni kalau kena fitnah, tubuh badan saya kena fitnah, apa yang saya akan dapat kalau orang buat kat saya? Orang nak buat apa kat saya? Possibility ke saya akan dirogol?" No lah, takkan lah kot. Siapa nak rogol you? Tengok ni. Kalau dia liwat I pun, I takkan jadi apa-apa. Takkan memberi kesan I mengandung anak luar nikah. But you ataupun perempuan lain, kalau you seksi, menyebabkan kena perkosa, kena gangguan seksual, pasti akan jadi masalah. You akan mengandung anak luar nikah. Anak you akan mengandung anak luar nikah. Anak luar nikah pula kesan dia sangat besar. Bin Abdullah binti Abdul Rahman, kena kesan dia banyak. Sampaikan hari ni jadi isu kan. Nak bin kau sebab yang kata tak payahlah kita pakai DNA, sudahlah bin kepada bapa DNA. Bang, tak boleh bang. Dia kena balik pada Islam juga macam mana pun. Lah kali bila kita duduk argue, dia jadi minat nak datang dengar kuliah-kuliah. Sebab dia tengok jadual, ustaz ada kat Puchong. Dia pergi Puchong, duduk kat belakang. Pakai telekung dia sekarang. Tapi kadang-kadang dia tak pakai juga. Dia pakai tudung. Tak apalah, yang penting dia minat dengan agama, sudahlah.
Lepas tu kan ada rakaman-rakaman macam ni, geng-geng orang muda dia buat rakaman kan, dia potong sikit-sikit, tapi potong elok-elok lah, kan potong separuh, tinggal yang penting, mati aku kira. Al-mujaharah bil ma'asi, dia akan jadi bebas bercakap tentang maksiat. Dia buat maksiat, dia umum, masuk Facebook lagi, buat live lagi kat Facebook. Tu yang geng Sisters in Islam, lawan Majlis Agama Islam, lawan Jabatan Mufti. Bukan Selangor saja, lawan macam-macam negeri. Negeri Selangor lawan, dia orang lawan. Negeri Sembilan dia orang lawan. Pening kepala tuan-tuan. Yang Syiah pula dia mula-mula kecil, pertikaikan kecil-kecil, kita semayang jamak sajalah. Tu Syiah ni kita kat Malaysia haramkan terus. Mufti Selangor pun agak tegas dalam bab Syiah ni. Sebab apa tuan-tuan? Syiah ni dia mula-mula dia kata gini. Saya belajar kat Syria. Orang Syria mula-mula dulu macam tu lah. Dia ada masjid Syiah, tak dibendung. Masjid Syiah, saya pernah masuk ambil uduk, kaki tak basuh kaki. Orang Syiah tengok, saya tak tahu tu masjid Syiah. Kita masuk sebab dia sama dia azan dia. Kita pergi masa tu maghrib. Masuk dia orang tengok saya sebab basuh kaki kan. Bila masuk tu sebab dia orang tak basuh kaki. Bila kita masuk semayang, bila semayang tu tengok belakang lah. Imam dia masuk, semua jemaah dia pakai batu, letak batu Karbala. Saya seorang tak ada batu. Saya kata sudah, aku silap imam, silap masjid. Saya pun mufarakah lah, mufarakah semayang sendiri. Habis semayang, dia orang terus semayang isyak. Sebab dia orang jamak. Subuh, zuhur, asar waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak waktu maghrib. Maghrib tutup masjid lah. Bila kita tanya, kenapa kamu jamak? Sebab saya dekat sana belajar mazhab. Sebab bidang saya fatwa, fiqh. Jadi kita belajar juga mazhab Syiah ni. Bukan jadi Syiah, yang belajar Syiah jadi Syiah, taklah. Kita belajar Syiah ni nak perbandingan dengan mazhab-mazhab lain. Dia panggil fiqhul muqaranah. Dia ada satu subjek perbandingan mazhab. Rupanya antara pandangan mereka nak jamak ni bukan apa? Sebab nak memaklumkan kita ni di atas muka bumi adalah musafir. Dia kata sebab boleh jamak qasar ni adalah jamak ataupun qasar adalah disebabkan as-safar, musafir. Kita musafir dia kata. Saya kata musafir ke mana? Musafir menuju akhirat. Jadi di akhirat baru nak sembahyang penuh. Buat apa? Kita kat akhirat tak mau sembahyang dah, nak masuk syurga dah. Jadi dia orang ni dia ada pandangan dia luar beza sikit. Mula-mula sikit-sikit macam tu je. Jamak, lepas tu lama kelamaan dia mula mengkafirkan para sahabat. Dia dah mula. Dia tu kalau baca dia punya Syiah ni punya tu memang pelik tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah, suka baca. Membaca itu tak merugikan kita. Sebelum tidur bacalah sejarah permulaan Syiah. Ramai orang tanya, ustaz, kenapa yang Mufti Selangor haramkan Syiah ni? Tuan-tuan baca dulu baru tuan-tuan petikai. Ini ada yang kata, ya bebas ke tak boleh. Dia ada sebab. Syria bermula dengan macam itulah. Sekarang sudah Syiah menguasai Syria dan akhirnya bunuh semua ahli sunnah wal jamaah. Habis. Jadi negara dia. Sebab dia menganggap bahawa bunuh orang ahli sunnah macam kita ni, yang mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dia bunuh dia dapat pahala satu. Macam kita bunuh seekor cicak. Habis modal. Tu yang kat Pakistan dia bunuh tu semua tu. Na'uzubillah. Dia akan mujaharah. Dia akan bangga. Dia buat live. Saya tidak setuju dengan undang-undang sebat sebagai contoh. Dah dia jadi hal pula. Kita mempertikaikan benda yang tak sepatutnya kita pertikai. Kalau tak tahu, diam. Lebih baik. Sebab Nabi Imam Syafi'i kata apa? Banyakkan berdiam daripada kamu mengeluarkan kenyataan yang akhirnya boleh menyebabkan kamu keluar daripada Islam, wa'iyadzubillah. Atau menyebabkan kamu melakukan dosa besar kepada Allah Ta'ala. Baiklah diam. Sebab saya kata, kalau tak tahu, baik kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, insya-Allah tuan-tuan tidak ada masalah. Sekarang ni pening tuan-tuan. Mujaharah bil ma'asi ni, sampaikan yang isu LGBT ni, budak-budak muda lelaki dengan lelaki cium buat live lagi. Lelaki dengan lelaki, perempuan pula buat live. Saya tak faham. Dia buat style dia. Saya tak faham. Saya cintakan dia. Tengok perempuan dengan perempuan cium-cium gitu. Tak malu ke tuan-tuan? Dah jadi macam mujaharah bil ma'asi. Dia membuka keaiban dia sendiri. Tu LGBT tu dah jadi macam biasa lah. Siap maklum lagi, kami dapat jual punggung dekat Kuala Lumpur tu, alhamdulillah. Dah ada rezeki lah. Baru ni TV Hijrah tanya, wartawan TV Hijrah tanya, berapa kamu dapat sekali buat kamu liwat ni?
Macam mana bukan dia meliwat, tapi dia diliwat. Berapa kamu dapat? Oh, tak banyak, tapi cukuplah untuk makan seminggu. Berapa sekali buat? RM2.50. Sekali dia diliwat, bayar RM2.50. Murahnya, dia kata cukup, tu yang nak bayar. Tuan-tuan, tengok, sampai bangga tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Itu sebab sekarang ni Allah sedang uji kita dengan masalah sosial. Allah uji masalah ekonomi, Allah uji dengan masalah sosial, Allah uji dengan masalah integriti yang sangat teruk di seluruh negara Islam. Semua tu Allah sedang uji kita. Jadi oleh sebab itu, kita kena pakat-pakat bermuhasabah. Kita anggaplah bahawa ini ujian Allah kepada kita. Dan yang paling penting, jangan kita selalu menuduh orang ataupun mengata kepada orang, atau mengata akan kelemahan orang, mencari kelemahan orang, tetapi sentiasa bermuhasabah tentang diri kita. Muhasabah, tengok macam mana kita semayang, yang disebut benda yang menyebabkan hati kering, hati jadi keras. Banyak tinggalkan zikir, tak berzikir pada Allah. Lambat-lambatkan benda-benda yang fardu patut diselesaikan cepat jadi lambat. Yang ketiga, banyak makan duit haram, makan sumber yang haram, wa'iyyazubillah. Yang keempat, banyak melakukan dosa-dosa kecil walaupun tidak ditonjolkan kepada orang ramai. Yang kelima, makin parah apabila kamu makin bangga dengan maksiat dan menonjolkan maksiat yang kamu lakukan kepada khalayak di dalam Facebook dan seumpamanya. Tuan-tuan, inilah contoh orang yang Allah beri kepada mereka hati yang keras, sukar untuk mendapat hidayah Allah kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ulama kata, macam mana nak bagi hidayah dapat terima ni? Mudah saja. Allah tak bagi suruh banyak-banyak. Allah kata, fastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah, selesai masalah. Itu je yang Allah nak. Tak payah banyak-banyak, tak payah buat pengumuman, tak payah. Kamu solat malam-malam, minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan dosa kamu, insya-Allah.